So, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada ketua-ketua program LG dan juga rakan-rakan nasihat akademik yang dihormati sekalian. Selamat datang ke webinar kemahiran asas counselling khas bagi penasihat akademik program LG. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Raini kerana sudi bersama kami petang ini. Dan sebelum kita memulakan sesi webinar ini, izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang mengenai Puan Nuraini. Puan Nuraini merupakan seorang kaunselor berkuasa di bawah Lembaga Kaunseling Malaysia. Beliau memiliki ijazah sarjana muda kaunseling daripada Universiti Malaysia Sarawak dan ijazah sarjana di kaunseling daripada Universiti Malaysia. Dan berdasarkan perkongsian di antara saya dan Puan Nuraini, beliau mempunyai pengalaman yang luas di bidang kaunseling, di mana sebelum beliau menjadi warga UiTM, beliau pernah menjadi seorang kaunselor pelatih di Maktab PPRN. Baiklah, tanpa mempertanyakan masa, saya menjumpai Puan Nuraini untuk meneruskan sesi yang seterusnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang, salam Jumaat, salam perkenalan. Maksudnya ni first time tu jumpa dengan penasihat akademik APB, sebab sebelum ni kaunselor in charge APB Encik Khairuddin. Sekarang Encik Khairuddin dah pindah ke kampus Terengganu. Okay. So, kita start ya Puan Mai? Okey, boleh start. Kita start lah ya. Puan Mai, okey? Nak nampak kan? Ya, nampak. Okey. Okey. So, saya awal bulan hujung bulan November, saya dihubungi oleh Dr. Sendiri untuk pun saya cakap nak buat program untuk penasihat akademik lah, macam mana nak handle student yang mengadu problem kan. So saya cakap kalau biasa kita buat kalau untuk lecturer, kita bagi kemahiran asas kaunseling sahajalah. Kalau untuk nak lebih advance boleh buat yang lanjutan lah. Hari ni saya bagi yang basic. Sebab benda ni kita kaunselor belajar 4 tahun. So untuk kalau nak bagi dalam masa 2 jam ni, saya bagi yang mana diperlukan lah. Ramai. Okay. Sekarang berapa orang ni Puan Mai? At the moment, we have 48 participants. 48 Okay. So ni gambar saya lah. Okay. Untuk perkenalan lah. Pada yang belum berjumpa lagi, kalau nak datang ke Pusat Kerjaya dan Kaunseling, bangunan kami di bangunan Budi Siswa lah. Biasa student susah sikit nak sampai kat sini. Tak tahu sebab arah yang tinggi je susah untuk sampai. Melainkan yang benar-benar memerlukan kaunseling baru sampai ke sini lah. Ni Puan Mai sendiri pernah sampai ke Puan Mai? Sorry, apa dia Puan Nuraini? Pernah sampai Pusat Kerjaya Kaunseling tak? Saya tak pernah lagi sampai. Tak pernah lagi sebab kita sekarang dah perluaskan kita punya bidang tugas, bukan sahaja kepada students, tapi kita handle staff jugalah. Di mana kat sini kita ada mengendalikan Kerjaya, unit Kerjaya, unit counseling dan psikologi staff. Macam itulah. Kita ada 3 department kat sini. Jadi kita memerlukan pelajar boleh join lah ya? apa dia Puan Mai?
Jadi pensyarah dan juga pelajar ke pusat kejayaan. Boleh. Pensyarah pun boleh. Admin pun boleh. Semua dah berpusat kat sini lah. I Ini see. dikendalikan oleh pejabat pendaftar kan. Sekarang ni dah dipindah ke sini lah. Dia tadi direct bilik saya tu 5521 1481. Nombor handphone saya tu available lah kalau nak untuk WhatsApp ke macam tu lah. Kalau student nak refer student ke saya boleh bagi contact number saya lah untuk appointment sesi counselling. Hmm. Jadi sebelum saya terus kepada pelayanan atas counselling, kita berkenalan dulu lah dengan manusia, siapakah manusia dan apakah masalah. Okay? Manusia dan masalah. Orang kata berpisah tiada lah. Tak ada seorang pun manusia kat atas dunia ni tak ada masalah. Okay? Macam saya sendiri walaupun saya kaunselor, saya pun ada masalah. Okay? Macam doktor pun sakit. Dia tak semua sempurna. Okay? Kat sini untuk poin pertama, manusia ni memiliki nilai dan matlamat yang jimat. Jadi ni kalau kat sini dia kalau kita tengok dekat dia dia buku dewan bahasa ni ni berpemikiran lah. Pemikiran seseorang tu dia macam kaku, lesu macam tu. Manusia ada ketika dia di pemikiran dia akan kaku, tak tahu nak buat apa. Ya? Selain itu, terlalu melihat keluar. Apabila timbul sesuatu isu, kita terlalu overthinking. Tengok perkara yang tak boleh difikirkan tu manusia akan fikirkan juga. Okay? Antara lain, menyalahkan orang lain, kesekitaran atau takdir. Perkara macam ni yang menyebabkan manusia menghadapi masalah lah. Bila berlaku sesuatu perkara yang di luar jangka, dia menyalahkan benda lain dan tidak menyalahkan, tidak melihat pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan berlaku keadaan tersebut lah. Okay? Pada Raidi, minta maaf sangat. Sebab suara Puan tak berapa dengar, tak berapa jelas. Ya. Habis buat dah saya tak boleh buat dah. Okey. Okey. Nilai yang negatif dan matlamat yang tidak realistik dan tidak sesuai. Bila dalam diri seseorang individu mempunyai banyak negatif, pemikiran yang negatif, matlamat yang tidak realistik, dia akan meletakkan manusia tu menjadi meletakkan manusia tu dalam permasalahan lah. Okay? Manusia juga ada yang terlalu mementingkan diri sendiri, okay? Memiliki nilai dan matlamat yang berubah-ubah. Hari ni dia nak A, besok dia nak B, lepas tu tiba-tiba nak C pula. So dia punya matlamat dia berubah-ubah. So dia akan menghadapi masalah lah. Okay? Seterusnya, tidak memiliki maklumat yang lengkap dan menyeluruh. Manusia ada masalah disebabkan dia tidak mempunyai maklumat yang diperlukan. So, apabila kita menghadapi masalah, kita perlu mencari maklumat. Okay. Seterusnya, manusia juga cepat bertindak tetapi lambat berfikir. Apa-apa terus bertindak. Macam kes yang Terengganu tu, kes kejadian bunuh kan. Dia bertindak dulu. Lepas tu baru terfikir, kenapa aku buat macam ni, contohlah kan. Macam tu. Okay. Boleh dengar, Puan? Okey? Ya, boleh dengar. Boleh? Okey. Okey, lagi manusia juga tidak akan bermasalah kalau dia tidak kreatif untuk mencari ruang dalam masyarakat dan yang ada batasannya tersendiri. Maksudnya bila dia berada dalam kelompok masyarakat, contoh dalam student, di kalangan kawan-kawan dia, kalau dia tak kreatif untuk cari ruang untuk menempatkan diri dia bersama kawan-kawan, dia akan menghadapi problem. Okay?
Seterusnya masalah semasa yang berkaitan dengan masalah yang semalam. Contohnya hari ini bergaduh kan. Bergaduh dengan kawan tapi dah settle. Esoknya bergaduh lagi tapi diungkit perkara yang semalam. So, masalah tu berterusan, bertambah-tambah. Okay. Maksudnya manusia dia tidak tahu membentuk perhubungan yang memuaskan. Kalau student dengan dia punya kawan-kawan dia lah. Kalau kita yang dah berumah tangga, staff, mungkin ada masalah perhubungan tu dengan suami isteri, tidak tahu nak membentuk perhubungan yang memuaskan. Okay? Seterusnya, manusia itu menggunakan strategi yang lama untuk mengatasi masalah yang baru. Okay? Masalah akan datang macam-macam masalah. Kita tak boleh nak guna stick pada satu solution, satu strategi. Kena cari strategi yang baru lah. Kita tidak tahu menghidupkan suasana. Kita ni bila suram di perhubungan tu, terus suram. Macam mana kita nak menghidupkan suasana tu? So, kalau berterusan macam tu, terus suram lah kehidupan tu. Tidak tahu, manusia tidak tahu, atau tidak berupaya untuk membuat pilihan. Terlalu banyak pilihan. Kalau student baru, tak tahu nak buat pilihan apa kan. Tapi dah termasuk terpilih course. Kalau dia minat tak apa, aku tak minat itu menyebabkan student tu menghadapi masalah. Sebenarnya suka menerima kekuatan dan kelemahan diri. Okay, kita as human ada kekuatan dan ada kelemahan kita sendiri lah. Kita kena admit benda tu. Menggunakan kekuatan untuk untuk cover kita punya kelemahan diri. Okay? Dan last sekali adalah tingkah laku sendiri sebenarnya yang menimbulkan masalah. Untuk berubah, kita kena ubah diri sendirilah. Kita selalu bercakap tentang apabila menghadapi masalah, kita mula menyatakan orang ni lah yang buat masalah tu berlarutan kan. Sedangkan kalau kita nak settle masalah tu, kita kena settle diri kita sendiri. Ya? Ini cerita tentang manusia dan masalah lah. Kenapa manusia tu bermasalah. Okay? Ini antara beberapa isu yang dihadapi oleh pelajar lah. Okay, keluarga, kewangan. Macam sekarang bila stres ODL pun ada kaitan dengan keluarga kan. Ada masalah dengan rakan sebaya, rakan sendiri dia, rakan sekelas dia, dengan apa? Kadang-kadang yang ada pasangan. Khususnya persekitaran tempat belajar. Kalau tak selesa, lagi-lagi sekarang ODL kan, memang pelajar memerlukan tempat yang sesuai dan selesa lah untuk dia online. Okay? Seterusnya ada lagi bebanan tugas. Okay? Sekarang bila ODL, students bukan hanya beban dia bukan sahaja belajar, dia ada beban lain yang dia hadapi di rumah. Okay? Burn out. Bila stres yang melampau dah tak boleh nak handle, dia boleh jadi burn out. Okay? Sikap ni sikap pelajar tu sendirilah. Macam malas ke, itu bergantung kepada sikap sendiri. Okay? Stres, jadi masalah kesihatan. Okay? Ada juga masalah kesihatan ni mengganggu pelajar untuk perform di bahagian akademik lah. Ada juga hubungan dengan pensyarah. Contohnya kalau yang kena ada assignment, kena settle dengan pensyarah, tapi dah bermasalah dengan pensyarah, dia tak nak berjumpa, itu menyebabkan problem sebenarnya berjumpa lah. Okay? Dan yang isu yang hangat sekarang kesihatan mental lah. Okay? Isu kesihatan mental. Okay? Mana-mana pelajar boleh buat saringan JAS lah. JAS ni depression, anxiety and stress scale.
pelajar boleh buat online dekat website Pusat Kejayaran Kaunseling. Kita ada sediakan link untuk buat saringan ujian dasar. Okey. So, boleh kita berkenalan dengan kaunseling ya. Puan Mai, saya tak nampak lah orang lain. Saya nampak Puan Mai je. Oh, saya Fauzia. Boleh ke kalau Puan Nuraini tengok di participants punya images as well? Actually tak boleh sebab dah settings before the webinar. But we have about 57 orang in the section lah. Okey. Alright. Ya, so saya terangkan tentang kaunseling lah. Apa itu kaunseling? Okey. Kaunseling adalah satu proses interaksi antara kaunselor terlatih dengan seseorang individu. Kalau dia kaunselor individu lah, ataupun dengan kelompok kalau dibuat secara kelompok. Yang mengalami kekeliruan. Di dalam kaunseling ni kena bersama-sama. Kaunselor dengan klien tu kena bersama-sama memikirkan alternatif yang sesuai untuk mengatasi dia punya isu tu. Dia tak boleh kaunselor yang tetapkan apa penyelesaian dia. Tapi kita guide. Macam kat sini benefit explanation saya lebih kepada kaunselor, tetapi as a academic advisor boleh meletakkan diri perempuan semua sebagai kaunselor lah. Kan? Sebab nak berjumpa dengan students ke boleh imagine perempuan jadi kaunselor lah macam tu. Ya? So, apa yang penting dalam kaunseling ni adalah kerahsiaan lah. Okey? Okay. Mengapa perlu rahsia? Student dia, bila dia nak share, ada student dia datang jumpa kaunselor, dia kata dia dah pernah jumpa penasihat akademik. Dan dia boleh bercerita lebih daripada yang diceritakan pada kaunselor. Sebab dia rasa dia lebih close dengan penasihat akademik. So, maknanya lecturer ni the first orang yang dia touch diri lah sebelum kaunselor. Betul. Tetapi kerahsiaan ni ada limitasi dia. Maksudnya apa yang dia student tu cerita, kalau kaunselor berpegang pada etika kerahsiaan lah. Okay? Kita tak boleh nak cerita kepada orang lain kan. Sebab bila kita dah bercerita, contohnya dia dah bercerita ke penasihat akademik dia, lepas tu penasihat akademik dia bercerita dengan penasihat akademik lain, lepas tu benda tu dia macam bergantai tau. So nak dijadikan cerita sampai ke pengetahuan student tu, dia jadi benda yang perlu dirahsiakan dah tersebar. Itu kita tak naklah benda macam tu berlaku. So bila student jumpa penasihat akademik, kena jagalah kerahsiaan tu. Melainkan apa yang diceritakan oleh pelajar tu berbahaya. Boleh mendatangkan bahaya pada student ataupun boleh mendatangkan bahaya pada orang persekitaran. Tentu dia kata saya nak bunuh dah orang tu, benci sangat kan. So kita dah kena aware benda tu. Setakat mana dia punya kesungguhan nak melakukan perkara tersebut. Okay. Etika kerahsiaan ni kenapa perlu? Okay. Supaya pelajar merasa selesa dan selamat, pelajar lebih yakin untuk bercerita kepada penasihat akademik, dan jika berpegang kepada isu kerahsiaan ni, dia boleh memudahkan proses untuk membantu pelajar tersebut lah. Right? Okay. So saya beri sikit tentang peranan academic advisor lah. Okay. So sebagai academic advisor, tuan-puan boleh lebih peka pada perasaan para pelajar lah. Bila dia datang jumpa, kadang-kadang dia belum bercerita yang sebenar. Tuan-puan boleh tengok keadaan dia orang lah. Ada yang nampak bermasalah tapi belum bercerita. Okay? Kita kena peka kepada perasaan. Okay?
salah satu sumber untuk mendapatkan bantuan. Itu yang sebab student memang dia terus lecturer adalah orang yang close lah dengan dia kalau di bahagian akademik. Apa-apa dia akan perlu pada nasihat akademik dia lah. Okay. Okey, ini sekiranya lah, sekiranya apa yang diceritakan oleh Fajar, tuan-tuan tak boleh nak handle, boleh berhubung dengan strategi kaunseling, rujuk klien tersebut kepada kaunselor lah. Okay. Dia kes macam kalau bila student tu tak boleh handle oleh lecturer, lecturer rujuk kepada kaunselor. Tapi kalau kaunselor pun dia tak boleh nak handle, kalau kes dah abnormal, kita akan rujuk kepada psychiatry. Okay. Dia bukan semua boleh diselesaikan di pusat pendidikan kaunseling. Kita ada kena cari juga social network lah dengan psychiatrist. Macam mana nak improve student macam tu. Okay. Sebagai penasihat akademik juga perlu bersikap terbuka, yakin dan percaya diri. Bersikap terbuka ni saya bagi tahu sebabnya isu pelajar macam-macam. Kadang-kadang apa yang dia ceritakan tu tak terjangka di fikiran kita. Okay? Kalau isu tu tiba-tiba terkejut dengan isu yang diceritakan, perempuan kena bersikap terbuka lah. Dengar je lah apa yang nak diceritakan. Tak boleh nak judge. Macam kaunselor pun bila student kita tentang apa yang mereka hadapi, kita tak boleh nak judge. Kita dengar dulu. Okay? Yakin dan percaya diri, berasa selesa dan berempati, maksudnya kadang-kadang kita ada lecturer cakap tak tahu nak handle macam mana kan bila student kita masalah kan. Perempuan just yakin dan percaya pada diri, pinjamkan telinga kepada student untuk sebab dia orang ni nak meluahkan. Tak mesti ni kalau dia boleh luar tu pun dah nikmat dah. Kalau tak boleh nak settle pun kita dengar dulu. Okay? Lepas tu kalau rasa tak boleh nak settle juga, rujuk kepada kami lah. Alright? Mendengar dan menjelas dan membantu melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Sebagai student yang menghadapi problem ni, perempuan boleh bantulah dengan beberapa alternatif, tapi biarkan student tu yang memilih apakah alternatif yang mereka boleh pakai lah. Sebab kita tak nak bila dia ambil alternatif tu berdasarkan yang lecturer suruh, bila alternatif tu tidak berjaya, dia akan menyalahkan lah. Okay? So, biar student tu bertanggungjawab dengan pilihan dia. Dia nak solve problem tu dengan alternatif yang mana satu. Okay? Seterusnya, peranan akademik environment juga memberi galakan dan sokongan untuk mengambil langkah yang positif. Kadang-kadang student ni dia ambil yang negatif side pun ada. So kita bagi sokongan kat dia untuk ambil yang positif side lah. Okay. Ini tadilah mematuhi etika kerahsiaan. Sebagai penasihat akademik kena mematuhilah bagaimana kaunselor berpegang pada etika kaunselor. Bila student bercerita dekat perempuan, patuhi juga lah etika kerahsiaan tersebut lah. Okay. Seterusnya, menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi. Bila student akan jumpa perempuan tu, perempuan kena tahu tak semua problem boleh diselesaikan. Tekanan pun tak semua tekanan boleh dibuang secara direct. Kita boleh review boleh tu step by step macam tu. Dan proses masalah tu nak hilang, dia bukan seperti perempuan demam, pergi klinik, makan Panadol, hilang. Dia
kalau yang counselling proses dia memakan masa, bergantung pada individu itu sendirilah. Ada yang cepat, ada yang lambat. Okay. Seterusnya, berbincang dan membantu bagi menghadapi masalah biasa. Kalau masalah biasa yang normal, nasihat akademik masih boleh handle lah. Tapi kalau kes yang kes-kes penyakit mental, kita kena rujuk kepada bahagian psikiatrik lah. Kalau yang dekat sini, kita memang rujuk ke Hospital Shah Alam lah yang paling dekat. Okay. Seterusnya, nasihat akademik boleh melihat masalah dengan objektif dan menggalakkannya mencari penyelesaian sendiri supaya belajar boleh belajar melalui pengalaman. Okay. Dan last sekali, mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri sendiri untuk membantulah. Maksudnya sebenarnya nak bantu student tu, tuan-puan kena memastikan kesejahteraan diri tuan-puan dulu. Ya? Ya, So, secara ringkasnya, peranan penasihat akademik ni first adalah untuk menjadi pendengar, good listener lah. Seterusnya, lepas mendengar, boleh memberi pandangan dan bimbingan kepada pelajar. Kalau dia ada problem, sesuatu masalah, bagi pandangan kat mereka atau bimbingan. Dan sekiranya tidak dapat diselesaikan, rujuk kepada pusat kerjanya kampung. Okay, untuk dalam proses kaunseling ada beberapa tahap lah dalam proses menolong ni. Tapi saya tak kupas lah yang ni. Kita go through, dia punya proses adalah dalam nak menolong tu dia permulaan, lepas tu ada penjelasan, persyukuran, membina perhubungan, penyelesaian, penyelesaian, rancangan dan penamatan. Nanti saya akan terangkan terus dalam kemahiran asas kaunseling. Sekejap lagi. Paman, Ya. kalau kaunselor lain nak masuk, tak boleh pakai yang link tu. Yang link kongsikan tu ke? Aha. Link ialah untuk prancis. Tetapi Puan Fauzia, boleh kalau rakan Puan Nuraini nak join sekali? Boleh kot. Okay, the link pakai link sama ke? Jap, saya bagi link baru. Boleh hantar Dekat WhatsApp Mai, I bagi kat WhatsApp. kat WhatsApp saya lah. Okay. Paman hantar kat WhatsApp saya. Kalau kawan nak masuk. Okay. Alright. So, untuk kemahiran asas kaunseling, kalau hari ini kita bahagikan kepada 3 lah. Okay, first kemahiran melayan. Okay, macam mana nak layan student. Okay, kedua, kemahiran mendengar. Macam mana nak dengar. Okay, ketiga, macam mana nak memberi maklum balas. Okay, dah layan, dah dengar, macam mana nak bagi respon dekat student tu. Okay. Sekejap Pamai. Untuk kemahiran melayan, melayan ini merupakan satu kemahiran penting dalam usaha untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan klien lah. Okay. Dalam kaunseling kita panggil dia repo. Okay. Repo ni wujud sejak awal layanan lagi. Maksudnya bila student tu datang jumpa tuan-puan, masa tu dah bermula macam mana layanannya. Student datang ke bilik tuan-puan, ketuk-ketuk dulu, macam mana mereka dilayan. At the first place. So, kat situ dah bermula. Klien dah tengok layanan tu. Okay.
Nada yang formal akan mewujudkan hubungan yang formal. So kalau perempuan formal dengan student, so student dia akan bagi respon yang formal jugalah. So kalau perempuan nak santai dengan dia orang, perempuan pun kena santai juga. Sebab dia akan react benda yang kita bagi kat dia lah. Okay? So layanan pertama haruslah dapat mewujudkan rasa diterima, rasa selamat serta membawa mesej bahawa nasihat akademik dia boleh dipercayai. Okay. Kemahiran melayan melibatkan proses memberi perhatian kepada tingkah laku lisan dan bukan lisan. Jadi, kemahiran melayan ni kita tengok lisan dan bukan lisan dia. Okay. Yang dikemukakan oleh klien untuk memberi mesej kepada klien tentang minat pembimbing untuk mendengar isu yang diutarakan. Maksudnya bila dia tengok cara layanan penasihat akademik kepada dia, so dia dah tengok, so dia dapat mesej, orang ni minat ke nak dengar cerita dia, so tak nak dengar. Okay. Ramai kalau link tu dah WhatsApp bagi tahu Okey, saya dah kongsikan dah link tersebut. Dah kongsi dah? Dah. Sekejap saya tengok sharing WhatsApp Okey. Dapat ke Puan Nuraini? Dah ni Yes, yang tu. Sekejap saya nak promote chat. Okey. Okey. Okey, seterusnya untuk kemahiran melayan, kemahiran ni penting untuk memastikan klien yang dijumpai apa yang menjalani sesi dengan penasihat akademik tu merasa selesa. Okay, macam mana kemampuan melayan dia, kalau hidup dia akan rasa selesa lah, rasa diambil berat, rasa diberi perhatian, okay? Rasa diri mereka dihargai, mewujudkan hubungan yang baik dengan klien. Okay? So kalau kat kelas hubungan belajarnya mungkin lain lah. Bila dia orang datang to share problems lain, dia punya mungkin dia memerlukan perhatian yang lebih. Okay? Maksudnya tenaga pelayan yang baik akan menyediakan suasana terapeutik dalam proses membantu tu lah. So, klien akan merasa diterima, rasa selamat dari segi fizikal dan psikologi. Seterusnya, klien ni boleh meningkatkan kepercayaan klien tu terhadap penasihat akademik lah. Okay. Biasa kemahiran melayan saja, ada 9 lah kat sini, Pamai. Kalau rasa sahabat, bagi tahu lah Okey. Ya, so ada untuk melayan saja kat sini 9. Ya, so saya pergi secara ringkas lah one by one. Okey. Ekspresi muka dia. So ekspresi muka ni daripada bila perempuan nak melayan student, semestinya ni kita ambil kira lah kita ekspresi macam mana, tenaga perempuan macam mana, jarak pendidikan, gaya duduk, kita tengok satu-satu lah. So, untuk ekspresi muka, ekspresi muka adalah pengambilan dari hati, dari emosi, fikiran, penilaian dan keadaan diri individu. So, apa benda yang nampak kat wajah kita, benda itu adalah dari semuanya lah, dari hati, emosi, dari fikiran, macam. So, senyumkan lah untuk merupakan jalinan hubungan lah. Orang kata untuk bagi ekspresi muka tu, senyum lah dia. Kalau pun banyak kerja, banyak tugasan kan. Sebab as a lecturer banyak juga kerja kan. Jadi mesti dia datang nak bercerita tu, kena senyum jugalah. Kalau masa tu muka masam kan. Kena belajar senyum macam tu ya. Tunjukkan ekspresi muka yang tenang dan ceria
yakinkan klien bahawa perempuan boleh menerima, boleh diyakini dan bersedia untuk menerima mereka lah. Okay. Kalau pemain dah okey tu, senyum-senyum okey lah tu. Okay, so tahap kemahiran kedua dalam kemahiran melayan, tahap tenaga merujuk kepada tahap kecerdasan fizikal, mental dan emosi penasihat akademik semasa sesi pertemuan tersebut lah. Gaya duduk, gaya berjalan, nada suara, mimik muka boleh mencerminkan tahap tenaga perempuan lah. Okay. So, tahap tenaga yang rendah atau tinggi akan mempengaruhi kelancaran sesi tersebut. Kalau nampak tak bermaya sudah pun tak naklah bercerita kan. So kena tambahkan tahap tenaga tu. Okay. Seterusnya dalam kemahiran melayan ada kemahiran tentang sama cara nak duduk. Okay, jarak. Sebab kalau dalam kawasan kita macam ada L-shape sikit lah. Macam perempuan kan kalau biasa student datang ada meja kan kat depan kan, face-to-face macam tu. So tengoklah jarak, kena ada jarak. Kalau kat situ dia kata jaraknya 1,5-2 kaki lah antara projek akademik tu dengan klien. Okay. Sebab kadang-kadang kalau student tu sama jenis dia okey. Kalau mengenai gender ni kena hati-hati juga lah. Kita tak nak lah jadi lain pula ceritanya. Okay. Sekiranya terlalu jauh kedudukannya akan menyebabkan klien merasa tidak diberi perhatian kan. So, tak boleh nak duduk jauh juga. Tapi jangan dekat sangat. Kena jaga jarak tu. Nombor 4 adalah gaya duduk. So, bila student tu bercerita, penasihat akademik boleh condong sedikit lah. Condong menghadap kepada klien. Jangan condong ke belakang. Condong ke belakang kita dah santai-santai macam nanti sini bila bercerita tu dia rasa saya nak dengar tak performance dia kan. So kita kena condongkan sikit badan ke menghadap kepada klien lah. Dan kadang-kadang kita kalau yang menerima ni pergerakkan tangan, kaki dan kepala. Ada juga permainan dia. So, pergerakan tangan, kaki dan kepala yang sesuai dapat membantu kelancaran komunikasi lah. Misalnya membuka tangan, genggam tangan dengan erat, menunjuk kepala. Okay. Kita tak nak lah bila kita datang kita menyandar di kursi, telang kaki kan. So, macam tak nak, macam tak welcoming lah. So, kita kena lepas sikit. Okay. Poin ini pergerakan yang berlebihan boleh menimbulkan rasa cemas dan tidak selesa kepada klien lah. Di masa sharing tu minimizekan kita punya pergerakan lah. Jangan duduk bergoyang-goyang, tak berhenti kan. Ada kita mesti time kita kadang-kadang tak perasan kita pergerakan kaki tu kan bergerak-gerak kan, kaki kita bergoyang-goyang. Bila dengar masalah orang ni syok sangat kan. Kita dah macam mana nak settle. So kaki dah bergoyang-goyang macam tu. Okay. Nada suara. Okay. Nada suara membawa bersama emosi yang terkandung dalam sesuatu perkataan atau ayat. Nada suara termasuk ketinggian atau kelembutan suara atau jarak serta kelajuan sesuatu sebutan. Banyak benda lah untuk suara saja. Ada tinggi, ada lembut. Kelajuan sebutan pun dia tengok juga. Nada suara hendaklah disesuaikan mengikut situasi klien lah. Gunakan nada suara yang sederhana, rendah dan mesra. Okay? Lepas kita tengok juga lah, macam dia kata amati juga nada suara klien dan selami emosi yang cuba disampaikan seperti nada tu, tengok tegang ke, geram, marah, sedih, tidak bermain, merungut, kekuasaan, tenteram dan kelang kabut, macam-macam lah. Tuan-tuan boleh cuba amati. Okay.
Ini kontak mata. Eye contact. Biasalah ni, bila orang bercerita dengan kita, kita boleh tengok mata dia lah. Ya. Tapi elakkan pandangan yang terlalu tajam, jangan tengok macam tu kan. Uh, tapi tak boleh juga melarikan pandangan atau memejamkan mata. So macam kita bercerita, kita pejam mata kan. Kena tengok dia tapi jangan terlalu tajam lah. Sebab konsep mata yang baik boleh memberi perhatian, minat dan tanda hormat. Okay, menggalakkan perlindungan, rasa penerimaan dan luahan perasaan yang lebih jujur lah bila berlaku eye contact. Okay. Eye contact itu boleh menimbulkan rasa percaya, rasa selesa dan boleh tengok kesungguhan orang yang mendengar cerita kita tu. So bila kita meluah, klien meluah, kita tak pandang dia, so benda tu boleh mengurangkan lah. Okey, ni kemahiran dorongan minima. Dorongan minima ni dia macam bila kita dengar kita bercerita kan, kita just sebut macam ya, okey. Macam kita memberi dorongan untuk dia meneruskan kata-kata dia lah. Jangan bila tu bercakap kita just diam je kan. Tu kena ada bunyi sikit lah. Macam tu. Katakan zikir dalam kaunseling ni kena berbunyi macam tu lah. Okay. Saya nak sentuh sikit persetujuan sesi. Kalau sesi kaunseling, biasanya persetujuan ni kena buat di awal sesi lah. Jadi sebelum bercerita tu kita dah buat persetujuan. Okay. Bertujuan untuk memberikan nada dan struktur sesi dalam perbincangan tersebut lah. Sebabnya kalau persetujuan tak dibuat, ini yang menyebabkan perempuan terpaksa mendengar cerita dia tu berjam-jam tak ada kontrol kan, tak ada kawalan macam tu. So bila persetujuan ni kita dah bagi tahu student dalam perjumpaan ni berapa minit kita nak bersama, nak dengar dia punya perbuahan je lah. Biasa kita bagi kaunseling 45 minit lebih sejam lah untuk satu sesi kaunseling. Macam sesi akademik boleh adjust lah ikut masa perempuan, kalau ada belas lagi kan. So kita boleh bagi tahu kita ada masa 30 minit ikut kesesuaian lah. Tapi jangan sejak sangat, tak sempat nak cerita lah kan. Kalau 15 minit tak sempat dia nak luah lah Puan. Okay. So antara perkara yang perlu disentuh dalam persetujuan sesi ni, peranan penasihat akademik. Kita menyatakan dekat student peranan lecturer apa. Dalam cakap sini saya nyatakan untuk mendengar, untuk memahami dan membantu perkara yang disuarakan oleh klien. Okay. Dan klien pula peranan dia untuk menceritakan secara bebas dan jujur apa-apa yang mengganggu kesejahteraan dia lah. Kalau kita tak nyatakan peranan klien ni, itu yang membuatkan ada klien yang datang duduk diam je, tak bercakap kan. So kalau nak berlaku kaunseling dengan peranan ni, peranan ni kena main peranan lah. Dia terang kat dia. So penasihat akademik akan macam ni, saya sebagai klien macam ni, dan rasa tu tak, yang rasa yang ditetapkan tu masa yang saya cadangkan lah, kita punya dia 40 minit macam tu lah. Okay. Menjelaskan juga tentang etika pada student tu. Maksudnya etika ni problem tu, bila dia cerita problem tu, perempuan kata benda ni akan dirahsiakan, tapi tadi sekiranya ada memudaratkan, kena reveal lah, kena buka perhatian tersebut. Ini penting dia kena bagi tahu pada awal-awal perjumpaan lah. Biasa kalau dalam kaunseling, kadang-kadang tak sempat nak sentuh ni, dia cerita dulu kan, datang-datang terus cerita. Tapi kalau jadi macam tu, kita kena ambil juga, ambil peluang untuk
suka kasih sedia. Kalau ada dah dekat ujung pun kita explain lah, kalau tak sempat explain di awal sesi, kemudian kita kena explain. Okey, ini contoh prosedural. Okay. Terima kasih kerana hadir untuk berjumpa dan berkongsi permasalahan yang sedang dialami. Pertemuan ini mungkin dalam masa 30 minit hingga 1 jam. Kerana saya secara ringkasnya untuk mendengar, memberi pandangan dan bimbingan serta merujuk anda kepada pihak yang berkenaan jika perlu. Jadi contoh je lah, macam maksudnya boleh pakai ayat sendiri lah. Menyatakan juga dekat sini tu kerana anda adalah untuk menceritakan apa yang mengganggu hidup anda. Perbualan ini akan dirahsiakan dan perasaan ini terbatas sesuai isu yang dibincangkan melibatkan keselamatan diri anda dan juga orang lain. Ini contoh ayat dia. Tapi ni ayat formal lah. Contoh boleh pakai ayat yang lebih kata santai pun boleh. Okey. So boleh ikut semuanya pemahiran melayan tadi. Ada 9 semua. Dan saya nak masuk ke pemahiran mendengar pula. Okey. So pemahiran mendengar ni adalah pemahiran paling penting dalam proses kaunseling sebab mendengar ni melibatkan seluruh diri. Kita bukan just dengar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Proses mendengar ni kata susah juga sebenarnya. Nak bagi kita maintain untuk dengar selama sejam je kan. Kadang-kadang hanyut juga dengan cerita, dibuai cerita tu. Ya? Mendengar menanti kita memberi perhatian yang tidak berbelah bahagi. Jadi kita kena bagi sepenuh perhatian lah masa berlaku luahan tu, kena bagi full attention. Bukan sepakat mendengar apa yang diperkatakan, tetapi bagaimana ia diperkatakan, emosi yang mengiringi kata, nadanya, mimik rupanya serta pergerakan tubuh badan. Pendengar yang objektif perlu mengelak daripada membuat andaian dan penilaian terhadap klien. Masa studi cerita, elakkan daripada terus membuat andaian lah, jangan judge terus dengan itu. Okay? Kena dengar dulu lah apa yang nak diceritakan. So untuk kemahiran mendengar saja, kita mendengar pada isu. Okay? Apa isu yang diutarakan, kita mendengar juga perasaan dia, okay? Dan mendengar makna dan pengalaman dia. Okay. Untuk mendengar isu, maksud dia mendengar apakah pokok persoalan yang juga dibincangkan oleh klien lah. Apa dia sebenarnya, kalau di sini apa sebenarnya yang klien nak ceritakan. Dapatkan kata kunci tentang problem studi tu. Jadi tuan-tuan boleh minta dapatkan penjelasan daripada klien. Bila dia bercerita tu kalau macam kurang jelas, tuan-tuan boleh minta penjelasan studi tu lah. Kita mendengar perasaan. Macam mana nak dengar perasaan ni? Okay? Perasaan ni adalah emosi yang dialami pada satu situasi yang dapat digambarkan melalui perkataan dan tingkah laku. Kita boleh tengok perasaan dia berdasarkan kata-kata dia, berdasarkan tingkah laku dia lah. Okay? Perasaan sering mengiringi sesuatu perkataan atau tingkah laku yang digunakan oleh klien. Ini perkataan seperti marah, geram, kecewa, risau, sedih. Macam sekarang, isu sekarang rasa apa? Rasa stres ke? Marah pun ada, geram kan? Sedih. Tak boleh nak kena ODL kan? Sebenarnya di samping mendengar isi, dengar perasaan klien kerana mesej sebenar hanya dapat dipahami apabila kedua unsur ini diambil kira. Kita bukan setakat mendengar isi dia, kita perlu dengar perasaan dia juga. Ya? Perasaan yang tidak terurus itu mungkin menjadi punca masalah klien tersebut lah. Alright.
Contohnya mendengar kepada makna atau pengalaman. Kebolehan kaunselor atau penasihat akademik mendengar isi dan perasaan dengan baik, membolehkan pemahaman makna atau pengalaman yang disuarakan oleh klien itulah. Okay. Maksudnya dia kata makna atau pengalaman selalu menjadi unsur penting yang boleh menimbulkan salah faham atau permasalahan kepada klien. Sebabnya seseorang individu dia dah pernah ada dia punya pengalaman. Okay. Sebelum dia dah pernah mengalami. So, bila dia mengalami lagi keadaan tu, dia akan menimbulkan salah faham lah. Dia mungkin akan meletakkan apa yang dia alami sekarang, dia menyamakan dengan apa yang pernah berlaku dahulu. Yeah. Contohnya sudah kata dia pernah bila cerita dekat kaunselor, tidak dirahsiakan. Kan? Jadi bila datang ke IPT, dia nak cerita kat kaunselor, dia dah tak nak jumpa kaunselor. Sebab dia kata masa kat sekolah dulu saya dah pernah cerita kat kaunselor tapi tak dirahsiakan. So dia dah ada pengalaman tu. Jadi menimbulkan salah faham lah. Yeah? So mendengar ketiga-tiga je lah. Daripada mendengar isi apa yang dia sampaikan, tengok perasaan dia dengar tidak apa pengalaman dia. Okey. Ini yang kemahiran ketiga kemahiran memberi maklum balas. Kita tadi kita dah layan dia, dah okey semua kan, kita start dengar. Kita bila dengar tu macam mana pula kita nak respon kat dia. Memberi maklum balas secara lisan merupakan satu tanda bahawa kita memberi keikhlasan akan kehadiran klien, menerima dan bersedia untuk membantu. Okay? Melayan dan mendengar apa yang dikongsikan oleh klien. Kemahiran-kemahiran ini perlu dilaksanakan untuk tahap dan kesesuaian sesuatu sesi lah. Dalam kemahiran maklum balas ni saja ada beberapa juga. Ada 10. Tapi tak adalah saya nak kupas dengan begitu dalam. Ikutlah bila tuan-tuan boleh ambil 1-2 poin pun okey lah. Okey. Untuk kemahiran memberi maklum balas yang pertama adalah parafrasa. Parafrasa ni menyatakan semula mesej asas klien dengan cara yang sama atau bahasa kaunselor tetapi mengekalkan mesej asal. Ini macam bila student tu bercerita, kita menyatakan semula apa yang diceritakan dengan ayat-ayat dengan bahasa kaunselor atau bahasa yang perempuan faham lah cerita dia macam mana. Tujuan dia untuk menguji kefahaman kaunselor tu. Kaunselor juga dapat menguji dirinya untuk apakah ia mendapat mesej yang betul. Bila klien tu cerita, kita menyatakan semula dengan ayat kita, kita boleh tengok dia boleh menentukan adakah apa yang kita dengar dengan klien tu sama dengan apa yang kita faham lah. Jangan kita syok sendiri pula, faham sendiri kan. Okay? So, yang kedua ada penjelasan. Okay? Meminta klien membuat penjelasan supaya mesej-mesej yang kabur menjadi jelas. Tuan-puan perlu meminta penjelasan dengan lebih lanjut pada perkataan yang kata keliru lah. So, keliru tu minta penjelasan dengan video tu untuk jelaskan dengan lebih baik lah. Kita tak nak kita salah faham. Kita betul-betul tahu lah cerita yang diceritakan tu kita dapat itu yang betul. Okay? Ketiga adalah menyemak persepsi. Meminta klien mengesahkan persepsi kaunselor mengenai apa yang dikatakan. Kita minta klien tu sahkan, betul tak bila kaunselor kata macam ni? Betul tak? Dia setuju tak? Seterusnya
seterusnya, kemahiran memberi makna balas, nombor 4, memberi fokus. Membantu klien menentukan perbincangan kepada persoalan asas yang perlu diterokai, mengenai pasti dan membezakan masalah sebenar dengan masalah sampingan. Sebab bila kadang-kadang bila student datang, dia bercerita banyak sangat tau, banyak isu. So dia dah bercampur-campur daripada isu kat rumah, isu dekat kawan-kawannya, isu dengan akademik dia. So benda tu dah semua dah bercampur kan. So kita bantu student untuk fokus apa yang dia nak settle dulu lah. Okay. Seterusnya kemahiran menyoal. Menyoal klien dengan tujuan mendorong klien untuk meneroka diri dan berkomunikasi dengan lebih terbuka. Dalam counseling tu, dalam bila perempuan mendengar luahan student tu, perempuan boleh menyoal untuk dapatkan jawapan kan. So boleh gunakan soalan terbuka dengan pertanyaan bagaimana dan apa, dan soalan tertutup. Kemudian ini yang kejadian itu berlaku, di mana kan. So kalau nak menggalakkan student tu bercerita dengan lebih dalam, gunakan soalan-soalan terbuka. Bagaimana begitu berlaku kan. Apa yang menyebabkan awak stres hari ni. Jadi kita bagi soalan terbuka. Soalan tertutup dia tertutup lah. Dia jawab A, B je lah kan. Okay. So kemahiran memberi maklum balas yang keenam adalah refleksi. Okay. Refleksi ni adalah salah satu cara menyatakan kepada klien bahawa kaunselor berada dalam rangka rujukan dalamannya dan mengakui perhatian beratnya. Okay. Kaunselor sudah melihat alam klien sebagaimana klien melihatnya. Refleksi ni satu kenyataan daripada kaunselor tu untuk menunjukkan yang kaunselor tu sudah melihat klien tu sebagaimana klien melihatnya. Refleksi yang dibuat oleh kaunselor tu kena tepat lah. Okay. Refleksi tu macam tadi ada yang kita kena refleksi kepada isi, perasaan dan pengalaman. Macam mendengar tadi ada tiga-tiga tu. Untuk refleksi tu kita reflect. Kita dengar dia, apa yang dia ceritakan kita dengar, isi dia, so kita reflect. Kita respon lah, macam kita respon terhadap permasalahan yang diceritakan. Kita reflect pada perasaan dia. Kita reflect pada pengalaman dia. So, macam refleksi ni, perempuan membuat pernyataan semula berdasarkan idea-idea penting. Kalau refleksi perasaan, memberi fokus pada perasaan student tu. Kalau pengalaman, memberi perhatian kepada gerak jari tubuh. Kalau refleksi kat sini, sekejap ni ada contoh dia. Okay. So klien ni cakap, saya benar betul dengan secara tu kan, banyak betul tugas yang diberi, matilah saya semester ni lagi kan. So sebagai akademik nak reflect isi, boleh cakap macam ni, awak seperti tak setuju dengan cara tu. Itu maksudnya cara nak respon dekat student tu. Dia respon pada isi dia. Kalau yang bawah ni respon pada perasaan dia. Saya kata memang tak setuju. Semester lepas dia bagi saya C saja. Dengan tugasan yang banyak macam ni, bungkuslah saya semester ni. Masa kata nampaknya awak kecewa dengan apa yang berlaku. Dia reflect perasaan dia kecewa. Satu lagi, refleksi pengalaman. Dibuat setelah penasihat akademik memerhati gerak tubuh badan klien semasa sesuatu pengalaman atau perasaan diperkatakan. Misalnya, cara duduk yang berubah, gerak geri, nada suara, pernafasan, keluhan air kita, kita tengok benda tu. Contoh kat sini,
saya kata saya benar-benar sayangkan dia. Saya tak faham kenapa dia sanggup meninggalkan saya. Saya tengok situ, saya tu sambil duduk dan menepuskan air mata. Respon penasihat akademik dia cakap dia sedang sedih dan kecewa kerana ditinggalkan. Kita reflect kepada pengalaman dia ditinggalkan tu. Satu contoh lagi, mentang-mentang saya pelajar dunia, semua kerja nak kita buat. Pelajar sini buat apa? Dengan nada menulis. Eksekusi akademik, dia kata, awak rasa awak bekerja kan? So, bila refleksi macam ni, dia macam makna balas yang kita berikan, menyebabkan student tu lebih nak bercerita. Itu tujuan dia. Setiap malas yang kita respon dekat student tu, tujuannya adalah untuk membantu student tu untuk lebih bercerita lah. Sikit lagi Tama merumus. Dalam memberi makna balas ni ada merumus. Merumus merupakan usaha kaunselor untuk menunjukkan perkara-perkara penting atau tema utama yang mengandungi isi atau perasaan. Rumusan ni lebih kepada rumusan lah bila student tu cerita, buat rumusan kecil di tengah-tengah student tu cerita, kita dah boleh buat beberapa rumusan kecil lah. Dan rumusan besar kita buat di hujung. Maksudnya bila dah bercerita banyak tu, kalau perempuan just dengar, dia akan melalut-lalut tau. So kita nak tarik dia balik, kita rumuskan apa yang dia ceritakan, dia akan kembali lah pada cerita yang cerita asal lah. Nanti saya bagi contoh. Kat sini dia kata buat rumusan kecil setiap 10 minit sesi berjalan. Tapi tak semestinya lah. Kalau rasa belum dapat untuk diuruskan, boleh tunggu dulu, dengar lagi cerita dia, pasti buat rumusan kecil. Rumuskan lagi. Ya, rumusan kita keseluruhan berlaku di akhir sesi lah. Kalau rumusan kecil, boleh berlaku beberapa kali sepanjang sesi luahan tersebut lah. Okay. Tapi kalau rumusan yang besar, kita buat di hujung sesi tu. Merumus semua apa yang telah dibincangkan yang telah dipersetujui untuk mengingatkan klien kembali dan memastikan ketepatan perkara yang telah dipahami. Maksudnya bila kita rumusan besar di hujung sesi sebelum kita terbalik, kita boleh rumuskan dulu apa yang diceritakan. Antara perkara yang dirumuskan adalah isi perbincangan, apa yang dia dah ceritakan. Rumuskan juga perasaan student tu, perubahan yang berlaku, maknanya daripada dia meninggalkan jumpa perempuan dan di akhir sesi tu dia macam mana, ada berlaku perubahan tak. Kita ni masa dia dapat jumpa tu dia stress sangat kan. Di hujung sesi tu dia dah tenang sedikit, kita boleh buat rumusan ya. Antara lain pemilihan alternatif ni maksudnya apa yang dipersetujui dalam sesi tu untuk diambil tindakan lah. Kalau dia ada problem dalam sesi tu, sedih kata dia akan ambil tindakan macam ni untuk selesaikan dia punya problem. Kita rumuskan juga itu adalah alternatif yang dipilih oleh klien. Kita boleh guide dia lah untuk meneruskan alternatif yang dipilih tu. Yang kelima adalah langkah dan tindakan yang dipersetujui. Maksudnya biasanya kalau dalam kasus kadang-kadang kita bagi assignment kepada student, tugasan untuk dia distress kan. Dia tidak tahu nak membuat pilihan. So kita bagi dia semarakan pro and cons kan. Sekiranya dia ambil pilihan A, macam mana baik buruk dia. Sekiranya dia ambil pilihan B, baik buruk dia macam mana. So kita bagi dia homework. So di akhir sesi kita nyatakan lah ini homework dia supaya dia tak lupa. So
antara yang kita rumuskan lah. Kalau sebenarnya konfrontasi, kalau digunakan, kalau konfrontasi ada berlaku percanggahan lah. Digunakan apabila wujud percanggahan antara apa yang dikatakan oleh klien tentang dirinya dengan apa yang dilakukan. Contohnya apa yang dia kata, apa yang sebegitu cakap tidak selalu dengan apa yang dia lakukan. Kita boleh confront dia. Tapi jangan confront awal-awal. Nak konfrontasi bila dah report, dah okey dengan dia, baru kita boleh confront. Kalau confront awal-awal, dia dah stuck lah tak nak terus bercerita. Ya? Contohnya, saya memang mengambil berat tentang anak-anak. Walaupun saya jarang bertemu mereka, saya sibuk dengan kerja, masyarakat, aktiviti gelap dan sosial. So, maksudnya saya keliru tadi tuan mengatakan yang saya mengambil berat tentang anak-anak, tetapi tuan tidak boleh menyumbangkan masa untuk bersama mereka. Itu konfrontasi. Maksudnya konfrontasi tidak boleh dilakukan di awal. Tak takut bacing kan. Nak konfrontasi kena ada skill dia kan. Okey. Cara balas yang ke-9 mentafsir. Okay. Memberi penghuraian kepada klien supaya dapat melihat kerugian yang dialami dari perspektif yang baru. Okay. Maksudnya ni bila student cerita dekat perempuan, dia nampak daripada negative side kan. So perempuan boleh bantu dia untuk melihat isu yang dialami dari perspektif yang lain. Jangan walaupun apabila mengalami masalah tu memang kita akan sedar kan, tapi kita cuba pandang pada perspektif yang lain. Contohnya bila ODL kan, ODL sejenis stress, cuba pandang daripada perspektif yang lain. Bila ODL tu kita boleh belajar dengan lebih terus direct kan. Daripada penilaian kita bantu kita duduk untuk lihatnya daripada side yang lain. Bila kita dilanda masalah, ada benda yang kita boleh buat. Yang terakhir adalah memberi maklumat dalam kemahiran memberi maklum balas, ada kemahiran memberi maklumat. Itu konselor boleh mengalihkan maklumat yang baru dan mungkin membantu saya untuk membuat keputusan. Maklumat yang boleh diperolehi dalam berbagai bentuk seperti ujian personaliti, ujian kerjaya, ujian minat, ujian sikap dan lain-lain lah. Maksudnya dalam apabila student tu bercerita pada perempuan, perempuan boleh bantu mereka menyalurkan maklumat yang mereka perlukan lah. Kadang-kadang dia stuck problem tu berlaku sebab dia tak ada maklumat. Masa akademik mungkin ada maklumat tersebut. Terus kita share lah kepada student tu. Okay? Okay. Baik, Muhammad. Slide saya lagi ni. Saya lepak balik lah. Dari awal tadi. Okey. Dari awal tadi kita memahami tentang manusia dan mengapa manusia itu dilanda masalah. Okay? Kita dah tengok isu-isu common isu yang dihadapi oleh pelajar. Kita belajar tentang kaunseling dan kerahsiaan. Kita dah tadi sikit peranan akademik advisor. Kita sini yang menjadi ringkasan
Sebagai akademik boleh menjadi pendengar lah, ya, pendengar pada pelajar, memberi pandangan dan bimbingan kepada mereka dan merujuk mereka kepada pihak yang pakar sehingga isu tidak dapat diselesaikan lah. Jadi sebenarnya asas kaunseling tadi terangkan tentang kemahiran untuk melayan, mendengar dan memberi membalas. Okay. Melayan ada 9 tadi, sesi muka, tahap tenaga, pendidikan, gaya duduk, pergerakan tangan, kaki, kepala, nada suara, kontak mata, dengan lima yang tadi dia dia respon, dia sebelum cakap tu kita respon dengan diam saja dan kurang sesi dan sembilan perkara ni dalam permainan melayan lah. Okay. Permainan mendengar tadi saya terangkan bila mendengar kita boleh mendengar isi, mendengar dari segi perasaan dan mendengar pada makna pengalaman yang dihadapi dan itulah. Yang last tadi adalah bila dah layan, dah dengar, macam mana nak respon. Respon di sini lah. Ini yang berat sikit lah kata pelajaran kita pun kalau nak apply pun pilihlah yang mana bersesuaian. Ya? Tak boleh nak buat semua, mana yang boleh buat lah. Itu saja saya rasa Tomat. Okey, Puan Nuraini ada soalan? Ya. Okey, Puan Nuraini boleh ni ke dekat ruangan Q&A? Saya kena start sharing dulu ke? Apa dia? Sorry? Oh ni saya tak jumpa. Okey. Dia tengok kat mana Tomat? Ada di tepi dekat panel Q&A. Ataupun Puan Nuraini nak saya bacakan soalan? Boleh juga. Okey. Bacakan soalan. Okey, kepada para penasihat akademik, bila kita dapat soalan yang ingin diajukan kepada Puan Siti Nuraini, boleh you can forward it melalui our Q&A. Alright. Pertama sekali ada soalan daripada Cik Amira. Soalan dia ialah jika pelajar itu menghadapi gangguan lain seperti makhluk halus sehingga mengganggu hidup dia, apakah langkah yang boleh disarankan kepada pelajar berkenaan? Okay. Untuk kita tak nakutkan Tomat kes-kes macam ni ada yang mengalami lah. Okay. Itu kita kena ada network. Macam kalau kes yang kesihatan mental, penyakit mental, kita kena ada kita rujuk kepada psikiatri. Tapi kalau kes yang kalau betul dia kes gangguan halus, kita berhubung juga dengan bahagian hak ehwal Islam lah. Kita rujuk kepada ustaz kita juga lah. Jadi saya dah boleh tengok dia punya Q&A. Soalan kedua, sejauh mana kita boleh melibatkan parents jika pelajar bermasalah, terutama masalah disiplin. Untuk kes macam ni, sebab student kita umurnya dah menepasi umur 18 kan, ini dia dah lebih dah ke alam yang lebih dewasa. Biasanya student tu dia lebih kepada dia cerita kat tuan-puan, dia nak dilaksanakan lah maksudnya. Tapi sebab tu kita kena dalam pertuturan tu, kena dah dijelaskan di awal sesi tu, maksudnya
kalau apa yang diceritakan oleh pelajar tu mudarat, boleh memudaratkan dia. Mungkin kita tahu student tu uh, dah terlibat dengan masalah sosial yang dah teruk kan. So tak boleh terus berterusan dipastikan lah. Tapi kita kena explain dengan student, kita dah buat perhitungan, bila benda memudarat kita kena open lah. Parents ni kena tahu. Contohnya ada student tu dia menghadapi penyakit mental tapi dia tak nak mak ayah dia tahu kan. So, kita kena tengok kalau dia boleh mendapat perawatan, dia boleh meneruskan tanpa parents dia, okey lah. Tapi ada kes yang dapat appointment tidak pergi. Ya, tidak pergi mendapat perawatan. Lalu kita kena hubungi yang apa, keluarga terdekat dia ataupun kawan dia. Soalan seterusnya, kadang-kadang pelajar agak susah untuk mempercayai pensyarah atau penasihat akademik. Apakah cara terbaik untuk mendapatkan kelas pelajar? Yang ini ada kes yang lebih percaya kaunselor, ada kes yang lebih percaya penasihat akademik. Bukan dengan student lah. Mana yang dia selesa. Tapi untuk dapatkan kelas, kena ikutlah apa yang saya dah share kan. Daripada cara melayan, cara layanan perempuan pada mereka, at the first place, itu dah memberi tanggapan pada mereka. Kalau elok, mereka dilayan dengan elok, dia didengar dengan elok, dan direspon dengan elok, dia akan lebih percaya, lebih lagi nak bercerita. Okay? Kalau dia datang jumpa kaunselor kan, bukan dia terus percaya kat kita kan. Kita kena lepo, kena bina hubungan dengan dia. Kalau dengan lecturer dia dah ada hubungan. Dengan kaunselor dia, kita kena lepo dulu. Sebab tu lecturer sudah lebih selesa dengan lecturer dia. Kedua, daripada Muhammad Adik. Assalamualaikum. Saya siapakah yang mengawasi pensyarah yang menjadi penasihat akademik pelajar untuk patuh pada atas kerahsiaan? Adakah pensyarah mendapat ujian berkala untuk mengingatkan ini daripada pihak patuh tak ada yang ini ya? Muhammad, ada terikat dengan apa-apa ke penasihat akademik? Ada apa, sorry? Macam kaunselor dia ada terikat dengan lembaga kaunselor. Kita kena patuh etika kerahsiaan. Macam kalau penasihat akademik dia terikat dengan siapa? Normally kita will refer back to our ketua program. Dia betul program ni. Yes. Sebab memang tak ada yang tak ada kawalan kan. Bila student itu bercerita dekat lecturer seperti mana kaunselor, dia ada lembaga yang menguruskan kan. Kalau berlaku kaunselor tak patuh pada kerahsiaan tu, itu boleh sue. Macam kalau penasihat akademik mungkin di kalangan di fakulti itu sendirilah. Maksudnya ada inform consent. Itu macam mana. Kalau lecturer tu tak patuh dengan kerahsiaan tu, apa tindakan kepada lecturer. Jadi saya tak pasti adakah pensyarah mendapat ujian berkala untuk mengingatkan pensyarah mengenai kemahiran pensyarah itu. Tak ada lah rasanya Tuan ya. Tak ada. Tak ada kan. Okay. Setakat ni ramai pelajar yang buat aduan berkaitan isu sensitif seperti cerita sehingga mengganggu kehidupan. Kita dengan ramai mereka nak selesaikan isu macam ni. Okay. Kalau isu sensitif, kalau yang tak melibatkan mudarat lagi, kita boleh settle. Kita cuba, kita try not to do harm pada klien tu. Whatever isu yang dia alami, kita bantu dia untuk dia keluar daripada problem tu. Isu sensitif,
adalah semua tak boleh nak diri lah kan. Isu-isu terlalu banyak lah. Okay. Bagaimana cara hendak mengajarkan pelajar yang tindakan yang dibuat dah salah sedangkan dia berpendapat tindakannya betul. Daripada yang merubah. Ini tuan-tuan boleh buat perkara yang dalam kawalan. Macam kaunselor pun kita tak boleh nak kawal all the things lah. Kita buat setakat yang kita dah bincang dengan dia. Tapi kalau kita tu still nak buat, itu adalah keputusan dia. Tapi kita kata alternatif yang dipilih, dia setuju tu yang decide dia nak settle di situ macam mana. Supaya bila dia dah buat tindakan tu, dia tak boleh nak salahkan kita lah. Saya tuan-tuan just go through dengar sesi tu, kita dah cuba sidangkan dia tapi dia masih nak mengambil tindakan yang tak betul, kita tak boleh buat apa. Kita dah bagi yang terbaik lah. Tapi kita tak boleh nak control all the things. Biasanya kita paling banyak terima masalah macam mana terutama pelajar kita di MCM. Di sini pelbagai lah. Pelbagai. Tapi kalau aktiviti biasanya lebih pada akademik lah. Okay? Tapi akademik ni dia berkait-kait juga ramai. Dia bukan akademik saja. Apa yang menyebabkan akademik dia problems. Kadang-kadang ada isu dengan perhubungan, ada isu dengan apa? Family, ada juga kewangan, dia berkait. Kewangan, ada sosial. Okay. Jadi macam mana kita sebagai penasihat akademik nak adakan limitasi or else like pelajar tersebut akan cerita semua and with the hope that akan ada solution to the problem. So sebagai penasihat akademik, sejauh mana kita memberi nasihat tentang perkara-perkara yang pelajar tersebut utarakan? Maksudnya dia dah ceritakan semua. Ada komen? Contohnya macam kadang-kadang pelajar dia cerita pelbagai masalah dari segi family dia, dari segi keuangan, and then sometimes kita we try our best to accommodate students, but where do we draw the line as in that this is until where we can help, and how do we tell the students yang okay masalah ni perlu dibawa ke pihak kaunseling dan bukan di bahagian kita sebagai penasihat akademik. Okay. Itu yang saya cakap tadi, kadang-kadang bila dia datang terlalu banyak yang dia cerita. Dalam satu sekali datang tu dia cerita dia punya cerita dia tu kan. Kalau boleh kita ni tak ada pilih isu mana yang dia nak selesaikan dahulu. Sebab kadang-kadang dia ada isu pokok dia kan. Apa sebenarnya yang basic yang menyebabkan dia bermasalah tu. So, kita minta dia pilih. Dalam banyak-banyak ni apa dia yang dia nak dia nak settle dulu. Sebab bila nak settle yang main tu, yang lain akan semuanya boleh settle lah. Tapi macam saya cakap tadi, tak semua kita boleh hilang terus dia punya problem tu. It takes time dan different people different different time untuk healing dia. Jawab dulu Mama. Okay, so seterusnya daripada Puan Nadia, kalau kita find out ada students yang ada isu depression, how do we go about this? Depression Yes, depression. Biasanya kalau depression, kita buat saringan dulu dengan sebab sekarang dia
Benda dia hujung jari. Kadang-kadang dia tak depression lagi, dia sendiri dah claim dia depression. Okay? So, bila kita dah buat saringan kesihatan mental tu pun, itu baru saringan awal. Okay? Mungkin dekat bila kita saring tu, kita tengok dia dah severe ke kan. Tapi bila kita rujuk ke psychiatrist, dia akan ada penilaian lain. Okey, maknanya sebagai penasihat akademik, kita akan arahkan pelajar tersebut pergi ke untuk berjumpa dengan psikiatri ke, pakar psikiatri ataupun kepada kaunselor. Boleh rujuk kepada kaunselor dahulu lah. Kita tengok ke saring dulu, tengok macam mana. Kadang-kadang mesti dia um, stres yang teruk, bukan lagi depression. Kita tengok dulu. Nah, okey. Lepas tu kalau, let's say kalau betul-betul kita pun berhubung juga dengan pusat kesihatan. Pusat kesihatan akan check dulu sama ada simptom yang dia alami tu disebabkan oleh masalah kesihatan. Contohnya dia rasa sesak nafas, kan? Dia stres sangat tu dia tak boleh bernafas. Kita kesihatan akan buat dekat daripada segi biologi ni lah. Mungkin dia ada masalah kesihatan juga. Tak perlu pergi ke psikiatri. Kat mana dah tak? Itu yang saringan yang they have to attend tu, students ada kena bayar apa-apa. Because some of them diorang takut they have to nak seek treatment, kena buat pembayaran and everything. So students have to make any payment atau is free? Yang saringan tu. Itu tak ada, kita tak ada kenakan charge. Dekat online pusat kerja kaunseling pun kita boleh buat online. Ada student dah boleh buat kat situ. So kalau dia dapat extremely severe macam tu, boleh datang ke pusat kerja kaunseling lah untuk kita tengok next step pula macam mana. I see. Macam mana Daya? Ada soalan daripada Dr. Razi. Soalan dia ialah, adakah UiTM mempunyai polisi khas yang boleh kita pakai sebagai rujukan para penasihat akademik? Polisi khas untuk apa dia ya? Maknanya polisi khas yang boleh diguna pakai bagi penasihat akademik tu. Untuk handle student ke? Sorry, ya? What? Polisi khas untuk apa dia tu? Saya rasa polisi seperti apa yang boleh dilakukan, apa yang tak boleh dilakukan ke as a guideline, garis panduan, yes, the guideline. Itu yang macam saya cakap tadi, saya ada terangkan kat awal tadi peranan-peranan atau peranan-peranan yang boleh dibuat oleh penasihat akademik kan, di awal slide tadi. Apa yang boleh dibuat oleh penasihat akademik. Kita tak ada nak suruh penasihat akademik tu settle the problem kan. Kita tahu fungsi lecturer adalah untuk mengajar kan, mendidik. Itu untuk kepada kaunselor punya side, sebenarnya tidak boleh dikendalikan, dia serujuk kepada psikolog dan kaunselor macam tu. Mana lagi? Saya tak pasti sebab ada satu soalan ni. Misalnya ada pelajar yang tidak suka masuk kelas kerana tidak suka UTL ataupun tak suka pencara. Jadi macam mana kita hendak atasi masalah tersebut? Tidak masuk kelas jadi sebab ni memang kan orang kata kan, nak tak nak pelajar kena, we have to lah. Cuma kita kalau as a penasihat akademik, kalau nak dengan student tu, boleh dah sharing dengan dia dulu apa yang menyebabkan dia tak suka tu kan. Tapi nak tak nak, dia have to cope. Sebab apa keadaan yang berlaku ni bukan dialami oleh student saja ya. Staff pun mengalami, memang juga
student ni lah untuk dia sama juga kes kalau dia tak nak kita lah, macam mana kita nak buat. So, kalau dia mengambil tindakan untuk tidak hadir kelas, itu memudaratkan dia kan. Setiap tindakan tertentu akan menyebabkan efek pada dia. So, pilihan pada dia sebagai penasihat akademik boleh guide dia untuk tidak begitu lah. Tapi sekiranya dia masih begitu, itu kesan yang dia terpaksa tanggung lah. Efek dia. Okey, ada apa-apa soalan lagi ke daripada penasihat akademik? Dekat dalam website dia dah jawab semua tu. So far, ya. Dah. Kiranya dah jawab semua soalan. Yes. Yes. Okay, alright. We have satu soalan daripada Dr. Norka. Okay, soalan ni ialah ada parents yang call menyatakan anak mereka lari dari rumah. Jadi apa yang harus dilakukan oleh penasihat akademik? Oh, anak lari dari rumah. Itu dia bukan penasihat akademik lah sebenarnya. Kita contoh boleh tanya risalah tu, boleh tanya parents tu apa yang boleh dibantu lah. Dia nak kita bantu dari side apa. Sebab pernah ada kes bila dia datang Shah Alam, dia dah tak balik ke rumah dia. Dia memang ada problem dengan parents. So, pasal dah stop kerja, tapi dia tak nak talk dengan parents tu. So, kita ada macam tu okey lah, maknanya rasa boleh detect budak tu kat mana. So, kes-kes macam ni dengan kawalan lah. Maksudnya, kita pun tak tahu kan keberadaan. Tapi sekiranya lecturer tahu keberadaan anak-anak tu, kita boleh bantulah untuk parents tu untuk berjumpa dengan parents tu balik. Sebab ada yang datang masalah sebelum dia ada problemnya dekat rumah, dia tak nak dengan parents tu lagi. Ada kisah lagi. Okay, sebab kadang-kadang according to Dr. Anelka's question, dia kata parents telefon tanya okay, beritahu yang anak dia lari dari rumah, tapi sedangkan parents tersebut dia berada di rumah sipil dan bekerja sambil. Maksudnya anak dia ada lah. Cuma parents actually mungkin dia ada isu dengan parents dia lah tu kan. Kalau kita tengok sini macam isu dengan family lah. Lalu dia keberadaan sebetul kita kesan dia ada lah kan. Kita kalau nak kita dulu kita melibatkan dua-dua lah. First jumpa student tu dulu, tapi boleh jumpa dengan parents tu, tapi baru boleh jumpakan mereka lah. Macam family counselling macam tu. Tapi itulah kadang-kadang kalau lecturer tak boleh nak settle, jadi kita tak boleh nak counselling lah. Ada kes-kes yang agak berat kan. Contohnya macam Puan Rani kata family counselling. Jadi sebagai penasihat akademik, kita boleh ke inform the parents to have a family counselling session with the child, ataupun we bring them to the counsellor and let the counsellor suggest to them to go for family counselling. Mesti kita akan yang first dulu lah. Maknanya first dulu session dulu tengok masalahnya. Sekiranya begitu perlukan family counselling, kita buat family counselling lah. Biasanya dia dekat sini biasanya berlakunya yang individual session lah. Masa kalau di luar, macam di luar, aktiviti tu memang akan buat lah.
Perlu kongsi macam tu. Okey. Okey. Masa pun dah 4.40. Ada apa lagi soalan ke untuk Puan Raya atau Puan Raya ni ada apa-apa lagi nak add ke kepada sesi kita? Okey. Kalau ikut proses kaunseling ni, suka saya ingatkan dia proses yang berterusan. Dia bukan macam saya cakap tadi, bila gitu terus A jadi B. Kalau kan dia terus berubah. Bila bila perempuan rujuk kepada kaunselor atau parents rujuk anak kepada kaunselor, jangan expect kita tak boleh meletakkan ekspektasi yang dia terus elok lah. Maksudnya proses tu akan memakan masa. I see. Okey. Saya pun ada tulis student nak dia nak guide dia kan, nak bagi dia habis study tu, dia memang order semester tu dia akan datang berkala sampai dia habis. Bila dah habis, tipuan dah habis. Kita pun bersyukur lah dia berjaya juga habiskan dengan apa, langkah-langkah kan, dengan isu-isu ada students yang perlukan somebody Christian lah. Gitu. Okey, ada satu soalan Puan Raya ni daripada Dr. Ibrahim. Soalan ni ialah jika ada pelajar yang mengadu masalah beban kewangan yang menimpa mereka kepada kita, jadi penasihat akademik boleh cadangkan kepada siapa? Mama tak dengar. Soalan dia ialah jika ada pelajar yang mengadu masalah beban keuangan yang menimpa mereka, kepada siapa sebagai penasihat akademik boleh boleh cadangkan kepada mereka? Tadi kalau keluarga kita rujuk kepada bagian zakat jugalah. Kita terus kadang-kadang kawasan terus bantu untuk call macam tu. Kita bantu supaya dia cepat untuk dapat bantuan lah. Kita refer dia ke unit zakat lah. Pusat zakat? Sebab student ada kes yang tak ada PPN kan. Dia guna sama lah. Mak ayah punya kan. So kadang-kadang kita tak cukup. Kita tak ada duit sendiri. Tu yang bila dah bekerja kan. Bekerja untuk tampung dia punya pendapatan tu. Benda-benda macam tu boleh kalau dia boleh cukup. Okey lagi tapi kita takut mengganggu dia punya akademik pula kan. Okey, alright. Okey, ada apa-apa lagi soalan ke? Saya rasa dah tak ada soalan dekat Puan Raya ni. Itu yang jadi tolong jawab tu ketua unit kaunseling Puan Sarwani Ibrahim. Ada dia reply kat di bahagian chat room tu. Yes. Sebenarnya ada student yang memerlukan sesi kaunseling boleh rujuklah kepada pusat kedai kaunseling. Untuk firstnya mungkin dengan penasihat akademik dulu. Boleh rujuk kepada kita lah. I see. Okay. Okey, sambungan soalan ya daripada Ibrahim tadi, yang zakat tadi, adakah pihak kaunseling akan bagi surat sokongan ke? Kita tengok case by case jugalah. Ada kalau memerlukan kita bantu jugalah. Supaya kata nak cepat kan, nak bantu dia dengan kes-kes kecemasan. Biasanya kat bahagian zakat dia ada juga. Lepas tu dia tak tahu, kita tak tahu. Lepas tu kita bila berhubung dengan bahagian sana, kita akan dapat info lah. Ada yang kalau kecemasan,
ada yang diberikan. Okay. And berapa lama agak-agak untuk pelajar tu mendapat bantuan keuangan tu daripada the time to report tu, and then how long normally would it take for the student to receive the help? Dia tengok itu diusahakan dengan harga zakat lah, tapi untuk di bahagian kaunseling kita direct call lah pada person cas untuk dia terus ambil tindakan lah kalau kes-kes yang melibatkan kecemasan lah, yang betul-betul mendesak ya, tak ada langsung sumber kewangan, kita terus direct call dengan bahagian saya lah. I see. Okay. Alright. Okay, ada apa-apa soalan? Okay. Puan Nuraini, ada apa-apa lagi nak tambah? Dia tak ada dah. So far tak ada ya? So, kalau suka saya sebut tentang coping skill lah, macam kalau masalah tu sentiasa ada. Ya, betul. Macam mana kita nak bantu student tu untuk cope dengan dia punya problem, sebab masalah banyak tapi coping tak banyak, coping skill tak banyak kan. Kita nak cope dengan whatever problem yang ada dalam hidup kita, mana kita nak cope. Sampai satu cakap ada pernah dengan lecturer saya cakap dulu, ternyata lalu semuanya. Jangan risau dengan apa, lalu apa yang berlaku setiap hari, setiap detik tu kan. Everything will be akan berlalu lah, mesti akan berlalu. I see. Okay. Memang betul, masalah memang it's non-stop kan, memang akan sentiasa ada. Ya, betul. Tapi lagi situasi COVID sekarang dengan UDM, jadi pasal akademik bukan sahaja ada masalah dengan students yang ceritakan, dia sendiri pun ada juga dia punya own problems and dia face juga. Yes. Ya. Sama lah. Kaunselor pun sama juga. Kita pun kena belajar. Online kan. Ya, betul. Sesi kaunseling kalau face to face susahlah sikit sekarang ni kan. Kita kena buat di alam maya juga lah. Ya. Kita pun di alam maya kan. Kita faham lah. Kita pun dah pernah ODM, kita nak bagi di program lagi. Kita tengok juga lah. Sebab ada fakulti buat survey, memang student stress lah. Dia ada stress. Itu normal. Okay. Baiklah, sebelum kita akhiri sesi kita, okay, few takeaway points, okay, daripada sesi webinar ini. Dan pertama sekali, sebagai penasihat akademik, perlu ada kerjasama di antara academic advisor dan juga dengan pelajar-pelajar, dan juga kedua-dua pihak perlu ada hubungan yang harmoni lah kiranya ya, understanding between one another, okay, and also sebagai penasihat akademik knowing your limitation as well. Betul. And then lepas bukan sahaja sebagai penasihat akademik harus mendengar masalah-masalah pelajar, tetapi kita juga mempunyai kerahsiaan untuk tidak kongsi masalah pelajar tersebut dengan rakan-rakan sekerja kita juga. Sebab it's something which is private when the students share with us, okay? And selain daripada itu, berdasarkan apa yang Puan bentangkan tadi, terdapat beberapa kemahiran, 9 kemahiran yang harus seorang academic advisor ada, seperti contohnya ekspresi muka, tahap tenaga, dudukkan jarak semasa sesi, gaya duduk, gerakan tangan, nada suara, kontak mata, dorongan minimal dan juga pensusunan sesi, supaya the conversation with the students will be more effective. Betul ke Puan? Betul.
dia ada satu lagi tu, iaitu yang di bahagian kemahiran melayan kan. Syarif layan berbicara. Last part tu kemahiran memaklum balas tu, dia ada 10 Yes. skill tu. Okay. Alright. Saya rasa itu sahaja sesi kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nuraini kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dan diharap apa-apa kekurangan daripada pihak kami, minta maaf. Especially daripada segi teknikal ke, kalau ada apa-apa yang tak berapa dengar saya cakap ke apa ke. And thank you so much for the sharing session. Apa dia? Thank you so much for the sharing session. Okay. Itu ketua saya tu ada mengucapkan tahniah lah kepada FPG tu. Puan Sarawak Ibrahim mengucapkan tahniah kepada FPG atas pengajuan tu. Dan asas kawasan ini lah untuk membantu jasa akademik untuk students lah boleh bercerita kan. Okay, terima kasih banyak kepada semua nasihat akademik. Terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa di hari Jumaat. Okay, alright. Jika tak ada apa-apa kita, terima kasih sekali lagi ya Puan. Ya, Terima kasih Puan. sama-sama. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.